Hai, salam sejahtera, apa khabar? Saya Jurul Azrul dan kali ini saya nak fokuskan dalam siri video pendek ni. Fokus kepada iaitu kawalan dalam perdagangan. Bermaksud ialah kita nak mengawal diri kita daripada buat mistik yang pelbagai yang mungkin emotionally ataupun unintentionally. Maknanya kita ada masalah emosi dan juga kita tidak bermaksud untuk kita lakukan tapi kita buat. So maksudnya lah kadang-kadang kita trauma, pasal kita selalu banyak analisis tapi terbalik, ataupun kita terlalu takut pasalnya kita juga selalu kita dapat fail ataupun result kita negatif. So itu yang kita nak kena maklum daripada awal. Apa yang saya maksudkan ialah dalam apa yang saya nak sampaikan, nama dia ialah PVM. PVM ialah dipanggil parameter, variable dan juga matrix. Maksudnya kita kena letak parameter apa dari segi trading plan kan. Maksudnya macam mana nak tahu trend ialah parameter, macam mana nak tahu iaitu arah pasaran ialah parameter, macam mana nak tahu juga iaitu exit kan, cara nak keluar ataupun cara entry. Okay, so dan matrix yang kedua ialah variable sebelum matrix, iaitu apakah yang nak dikatakan kepada parameter tadi. Kalau kita kata arah trend, kita nak tengok apa? Candlestick trend ke? Kan CDS lah. Kan you nak tengok candlestick continuation ke? You nak tengok iaitu TRZ ke? You nak tengok TS ke? You nak tengok CTS ke? Jadi macam-macam kan. Jadi matrix ialah ukuran. Maknanya gabungan yang you guna tadi, apakah implikasi dia? Adakah ini yang terbaik dari segi gabungan? Sebab bila sebut PVM, dia terlalu banyak komponen. Dan kenapa kita kata PVM lah kerana untuk menyelesaikan masalah dipanggil analisis paralysis. Kan, analisis paralysis merupakan satu penyakit yang kebanyakan trader hadapi. Kadang-kadang dia terlalu banyak belajar, terlalu banyak teknik, terlalu banyak analisa yang dia pelajari daripada pelbagai guru menyebabkan dia pening, tak boleh buat keputusan. Dan analisis paralysis juga untuk menyelesaikan masalah orang yang takut. Tadi awal-awal saya bagi tahu kan, takut dengan outcome, takut gagal kerana dah berkali-kali gagal. Kan, trading floating, trading cut loss dan dia tak faham apa dia buat. Dan ini menyebabkan dia rasa tak boleh buat sedangkan ada jalan yang betul. Okey, kita pergi melihat pada satu konsep asas kepada PVM. Saya tulis kat sini, itu PVM. Jadi PVM ni lah berasal daripada perkataan satu ialah iaitu parameter. Okay, saya tulis kat sini, iaitu parameter. Okey. Lepas tu dia pergi kepada seterusnya iaitu variable. Variable apa kita nak letak. Kan? Lepas tu kita pergi kepada matrix, ukuran ataupun gabungan mana yang kita nak ambil kan di antara ketiga-tiga ni. So apa saya maksudkan ialah contohnya macam ni. Contohnya ialah bila kita dah lakukan dagangan, ini saya bagi contoh senario senario yang live ada kat sini. Okey. Sekarang ni kita lihat dalam segi konteks iaitu ini ialah gold akaun ni kebetulan saya tak masuk sell Saya nak masuk sell kat sini tapi saya pergi masuk akaun kat lain, dan ada juga yang saya float kerana saya sell di H1 di sini. Ini tempat saya target semalam. Dan lepas tu ada sell, sudah dapat net positif pun sebenarnya dan boleh kill. Tapi point saya ialah ini adalah PVM. Contoh. Okay, apa maksud saya? Maksud saya macam ni. Contohnya lah, dia bila kita sebut PVM ni, saya boleh sebut secara asas, secara range untuk orang baru ataupun secara range orang yang sederhana baru ataupun lama. Tapi saya kali ni saya decide nak campur antara baru dengan sederhana lama lah. Sederhana baru. Maksudnya dah baru, patut baru sikit dengan saya. Okay. So macam ni. Dalam bentuk ni, sebenarnya daripada satu sudut lah kita tengok Contohnya ialah, kalau kita perhatikan betul-betul dalam chart dan macam mana kita buat analisa, ialah sebenarnya you kena faham daripada peringkat awal ialah kendalian. Kendalian tu maksudnya ialah checklist. Checklist tu maksudnya ialah, you kena ada satu checklist yang utama, yang baru dulu. Apakah checklist utama baru? Contoh, dia macam, ni sebelum saya bercerita apa PVM. Ni mungkin PVM ni ada siri yang seterusnya lah. Tapi poin utama saya ialah, you kena bayangkan, you buka chart tu, kan, you tengok apa dulu? Tu contoh dia. Dan macam kita kan, kita selalu katakan ialah, satu ialah kita kena ada analisis, ini contoh. Saya kena terangkan dulu sebenarnya pengenalan ni, pasal dia sangat penting. Satu ialah, kalau kita tengok dari segi konteks ni, mungkin kita boleh sentuh daripada yang awal. Ialah kita kata, nombor dua ialah kita kata, ialah kita punya SOP, Standard Operation Procedure kita dalam kita punya dagangan. Apa yang kita buat, kita kena identify. So, maksudnya, masa mula-mula kita buka chart tu, apa benda kita nak tengok kan? Biasanya saya lakukan SOP kering. Kering tu maksudnya ialah saya buat SOP iaitu mesti ada iaitu asas mapping. Asas mapping ni kita gunakan apa? Kita gunakan contohnya ialah asas mapping. Okey, kita gunakan sebagai contoh ialah CT. Maksudnya dekat CT ni kita tanda tanpa analisa apa benda pun. Kita tanda bodoh gila. Maksudnya kita tanda SEZ berlawanan. So, you tahu kan tanda SEZ berlawanan kan. SEZ 1 adalah SEZ berlawanan. MA berlawanan dalam SEZ 1. Kan itu adalah asas mapping. Maksudnya, ya tak ada pun kita jalan je. Kita buat je. Faham tak?
Lepas tu nombor 2, kita tengok iaitu pergi kepada itu mapping, asas mapping. Ini konteks dia adalah CDS. So mapping CDS. Lepas tu nombor 2 ialah kena ada mapping dipanggil volume ataupun volatility. Tengok bentuk BB tu. Volume, bentuk BB tu. Adakah BB tu flat, adakah BB tu squeeze, adakah BB tu break, kan, adakah BB tu tilt, kan. Lepas tu sebab volume BB, saya ada cerita lah pasal BB news, ialah BB pistol, maksudnya dia menunjukkan price akan menunjukkan dia akan terus trending ataupun meneruskan perjalanan semasa. Yang ketiga ialah you kena ada iaitu volume classic. Classic ni maksudnya ialah you kena identify di mana kedudukan MA grey line dan juga black line, sama ada dia berada atas ataupun bawah kepada kedudukan CS dengan BLGL. Lepas tu lagi satu ialah kedudukan di antara bukan saja BLGL tetapi kedudukan di antara dia panggil golden cross, okey, dan juga death cross. Okey, golden cross dan juga death cross. Okey, death cross. Jadi ini yang you kena perhatikan. Lepas tu you pergi juga pada volume dia pergi kepada market. Ya, saya padam kat sini boleh padam kan. Kita pergi lagi satu ialah mapping, dipanggilkan mapping structure. Kan mapping structure. So mapping structure tu maksudnya you kena tengok market structure. Market structure ni ialah pergi kepada chart pattern. Tengok chart pattern ni. Chart pattern ni penting juga sebenarnya. Kan contohnya rising wedge, kan falling wedge, kan you kena tengok chart pattern. Lepas tu you pergi yang kali ialah mapping kepada risk reward ratio. Ini adalah untuk buat ni lah. Risk reward ratio untuk buat apa tu andaian macam okay, aku masuk ni kat mana risk aku, kat mana reward aku, risk reward ratio. So ini adalah bentuk-bentuk mapping. So basically ada 1, 2, 3, 4, 5. So ini proses dia. Proses yang asas. Jadi kalau dalam contoh ni, bila kita ni saya takkan pergi kepada merangka PVM dulu, tapi saya nak bagi tahu proses dulu, sebab daripada proses ni baru kita boleh rangka PVM. Okey, daripada sini kalau kita perhatikan, tengok di sini. Maksudnya kalau kita dalam case tadi ni semalam kan kita fokus kepada ialah sell di sini. Kan ini bermaksud ialah rancangan saya nombor 1 ialah saya melihat satu ialah apa pun saya lihat, satu ialah dia di bawah dari segi mapping. Kan kita kena mengetahui contoh, ini saya bagi contoh macam-macam juga termasuk you tengok EU kan kenapa dia turun terus tak turun dan sebagainya. Kita tak pada monthly dulu, saya nak buang ni semua supaya kita senang nampak. Ini macam dah tak pendek siri ni pasal saya apa tu nak fokuskan kepada satu persatu pada you ni. So katalah saya ambil dekat. So masa kita kena aware di monthly sebenarnya berada pada SEZ1 kerana kita tahu di atas tu ialah berada apa yang ada kat atas tu ialah kita clear cut iaitu ada sini. Ni adalah candlestick continuation. Still candlestick continuation. So yang ni adalah MA mirror. So biasanya dia akan berlaku pergerakan di antara keduanya lah. Itu satu. Lepas tu kita tandakan pada weekly. Jadi weekly pun zone sama. Nampak tak zone sama? Jadi kita kena tahu sekarang ni kita kena aware dan kena accept bahawa ialah price sedang dalam, kalau kita buat mapping risk ratio, bermaksudlah dalam risk yang teruk untuk sell kerana kemungkinan dia naik ni sampai ni adalah tinggi. Jadi kita kena accept. First kali sebelum apa-apa kita kena accept benda ni. Kena accept terima hakikat yang kau sedang sell dekat sini. Jadi pada kau time frame kecil ada saya tak kau sedang sell kat sini. Ini kena accept dulu awal-awal. Jadi bila kita ambil risiko pada H1, H4, janganlah terkejut benda tu naik. Ataupun janganlah terkejut benda tu tak turun laju. Kan? Tetapi kita mungkin ada market pressure, dipanggil pressure selling ataupun pressure buying sebabkan situasi tertentu. Tapi dalam kes ni ialah kita kena ada acceptance. Accept yang dia berada kat sini. Kena accept dulu lah. Dia berada di support pada weekly dan juga ini kalau you perhatikan betul-betul dia boleh jadi BB flat. Ini dia dah masuk jadi BB flat. Ini jawapan ni. Kan ini dah masuk BB flat. BB flat ni kau tak boleh nak buat apa bang? Faham tak? Jadi pada saya lah kalau misalnya you ada position sekarang dan sebagainya, ini saya punya pandangan saya lah, hati-hati takutnya kita terperangkap sampai BB flat tu naik ke atas dengan lebih tinggi dan kita jadi loss yang lebih banyak. Sekarang ni kita mungkin boleh cut loss. Buat masa ni, yes kita memang boleh sell kerana di bawah ni kita obviously nampak ada stocks pullback type 1 dan pada sama juga semalam kita tengok pullback type 2 yang dekat sini juga ialah terus naik. Dan ini adalah biasa dalam stocks ni sebenarnya. Kalau dia terus naik tu maksudnya dia akan cari atas untuk turun dulu dan kemudian hati-hati kerana weekly sudah membentuk TRZ flat. Itu kena terima hakikat. Jadi maksud saya, kenapa saya cerita benda secara ekstensif, secara lebih detail, supaya you memahami yang you punya SOP tu ialah setiap proses you lakukan mapping, setiap proses you lakukan analisis, you kena accept dulu yang you ni dalam keadaan mana. Kan, pada weekly, pada monthly, aku kena accept yang aku ni berada di support. Aku kena accept ialah dia boleh pergi pada weekly. So dengan acceptance tu, you boleh clear you punya risk yang you nak ambil. Kan, modal you nak korbankan ataupun profit you nak
cut loss sikit kan. Macam saya ada akaun yang saya kena cut loss profit kan. Walaupun tidak cut loss modal, cut loss profit. Contoh, walaupun tidak cut loss profit, tidak cut modal, mungkin cut loss profit ataupun tak cut loss profit, boleh cut loss modal. Dari mana-mana lah, itu berdasarkan risk tolerance kan. Jadi, poin utama saya lah, memahami acceptance ni dulu. Kan kita perhatikan pada weekly, dia berada di sini. Kan? Dan juga sekarang ni kita pergi kepada daily, kita nampak dia naik ke atas kat sini. So, maksudnya lah, ini adalah posisi-posisi yang mungkin berlaku. Jadi sekarang ni mungkin menyelamatkan dia lah, BB masih buka ke bawah. Kan? Masih lagi pada zone entry pada ni. Jadi saya mungkin exit kat sini je lah. Sikit je lah exitnya. Berapa je ni? Lebih kurang dalam 100. Kalau saya ada sell, saya tak ada sell lagi buat masa ni. 150 pip. Maksudnya dalam 100 pip je saya dah mula kena kill. Kan? Sikit sangat lah pada saya. Jadi pada masa ni you kena terima hakikat yang ini berlaku. Okay, dari segi setting stocks, yes saya setuju. Memang time frame kecil sell. Tapi pada sama juga masih lagi tak ada tanda-tanda yang jelas. Jadi maksudnya dia boleh jadi break, naik ke atas selepas penurunan ni lah kemungkinan besar. Kan? Jadi kita kena terima hakikat acceptance. Okay, kenapa saya bagi tahu you pada benda ni lah, you kena tahu lah macam mana tengok analisis secara keseluruhan lah. Okay, tengok pada weekly kita dah faham. Okay, saya buang semua benda ni dulu. Untuk kita mudah belajar. Okay, saya buang dulu. Okay, kita tengok di bahagian sini pula. Perhatikan di bahagian sini. Okay, kalau kita perhatikan di bahagian sini, kalau saya tunjuk pada you di belakang ni, kita tengok. Ialah pada H1 juga berada pada, masih lagi dalam, pada saya lah. Dalam kes ni memang dah mula membentuk uptrend pada H1. H4 dengan belum lagi pasal CCU belum ada. Tetapi pada saya buat kemungkinan besar ada penurunan sementara. Tetapi sebelum tu ialah akan kena faham yang mana kedudukan ni. Tengok pada ni. M15. M15 kita dah tahu semua adalah uptrend. Pasal apa? M15 sudah ada apa benda? Kita boleh perhatikan kat sini. M15 juga sudah ada. Ini depth cross. M15 juga sudah ada apa? Kan sudah ada apa lagi? Kan? Semua bermain di atas MA 50 dan juga MA 200 pada black line dan grey line. Jadi time frame kecil semua uptrend ni. Tinggal M30 pun sudah berlaku apa depth cross. Jadi nak tak nak pun kita kena terima hakikat benda dulu. So kalau kita kata sebut PVM lah, ini adalah decision making kita. Decision making kita PVM ni besar sebenarnya. Salah satunya lah saya nak you faham macam mana strategi dia benda ni berlaku macam mana. Kan dalam kes ni kita nampak kat bawah tu pullback Taiwan naik ke atas pula dah macam mana kan. Nah, jadi pada saya ialah kena memahami benda-benda macam ni. So macam mana decision making? Decision making dia sekarang ni ialah di sini sebagai contoh. Maksudnya sekarang di weekly adalah zone buy. Betul Di daily adalah zone sell. Jadi masa tu nak ikut. Jadi kita ambil ikut mana yang terdekat dulu. Dan bersama kita kena aware dia boleh naik pada weekly. Dan weekly nak jadi TRZ flat. Sangat menyakitkan. Jadi pada masa sama juga kalau you sell lah. Kalau you buy sangat menggembirakan. Tapi pada sama juga melihat dari segi dagangan ni. Nak tak nak pun bull ni sudah menguasai. Iaitu kita kena terima hakikat yang bull tu sebenarnya sudah menguasai yang ni. Sudah menguasai bear 2 biji ni. Dia dah kalahkan. Dia naik close price ni. Kita kena terima hakikat ni juga. Ni dah mati. So ini tanda yang agak strong sebenarnya. Yang dia nak naik ni dia tanda agak strong. Jadi penurunan TF kecil itu saya berpendapat ialah hati-hati kerana dia memberi pembentukan kepada pembelian untuk dagangan pada time frame besar. Okey. Dekat H4. Okey, H4 ni menunjukkan masih lagi sell. Tapi macam mana kita nak tengok. Macam saya kata tak tengok pada H1. Okay, semalam saya tengok pada H1 break. Ada yang dalam weekly group coaching tu saya tekankan macam mana nak tengok. So saya tekan ni. So you boleh ambil kepada Fibonacci retracement. You pergi kat sini. Tarik kat sini pergi ke belakang. Okey, tengok. Yang mana bear paling rendah. Ini adalah bear paling rendah. Ambil high dengan low dia. Yang mana kejap. Oh, okey nasib baik. Okay, bear paling rendah. Lepas tu cari yang mana matikan yang ni. Jadi yang ni kecil kan. Tengok dekat mana zone dia. Kalau you perhatikan zone dia semasa penurunan. Okay, kalau you perhatikan zone dia semasa penurunan. Ialah berada pada zone TRZ1. Ataupun kalau kita tengok pada betul-betul lah pada H4. Di zone black line tersebut. Itu yang ada rejection. Sebenarnya rejection ni dia berlaku kalau you perhatikan. Satu dia sentuh black line. Satu lagi yang menyebabkan pertahanan dia ialah di sini. Okay, pertahanan dia di sini. Ni pertahanan dia. Berada di range ni. Sebab ini tempat dia sangkut sebelum tu. So itu adalah valid. So you boleh tengok itu tempat yang sebenarnya bertahan lah. Jadi ada sebahagian akaun yang saya ikut SOP betul. Dekat H1 Black BL dan juga Black Line H4 BL saya sell. Dia net profit sebenarnya. Tapi dalam kes ni lah saya cakap you hati-hati dekat sini. Jadi maksudnya satu sudut lah. Kalau kita perhatikan ini mungkin boleh berlaku. Yang saya merisaukan saya ialah weekly punya BB flat ni. Tu risau lah. Okay. Risau tu maksudnya kalau you sibuk-sibuk sell, you tak aware pasal benda tu. Kita tengok pada
M30 dan sebagainya. So ini yang dikata decision making process ni. Kalau you pening dan sebagainya, you buka kepada time frame lain. Ataupun you buka kepada, dalam kes ni ialah pair lain. So jadi pada saya sekarang ni, pada saya yang saya nampak lah, memang time frame kecil semua membentuk buy dan daily juga dah membentuk buy. Penurunan ini saya nampak adalah penurunan untuk melakukan buy. Bukan untuk meneruskan sell. Kan saya sebenarnya seronok nak sell. Tapi dah nampak macam ni, kena tengok. So apa point dia lah? You kena perhatikan kadang-kadang market ikut kita, kadang-kadang market tak ikut kita. Bila dia tak ikut kita, perhatikan balik. Kan kena ada PVM, kena ada risk tolerance. Kan PVM ni benda yang sangat penting. Pasalnya dia akan bantu you untuk tahu macam mana untuk membuat decision. Jadi PVM ni secara asasnya saya akan rangka daripada pengenalan, dia panggil ialah ekstensif punya penerangan macam ni lah. Sebab saya agak ekstensif saya terangkan kali ni. Cuma saya nak bagi tahu pada you, ini adalah yang bakal berlaku. Jadi careful pasal kalau kita tengok daripada satu sudut lagi. Kalau saya buang semua yang dekat sini. Okay, you akan perhatikan iaitu, tengok ini pun sudah break sebenarnya. Candle H4 juga sudah break dengan menakutkan sekali. Jadi maksudnya ialah, macam ni kita ambil Fibo. Okay, retracement. Mana yang break dia, yang ni H4 pun sudah break. Jadi macam mana bah? Kan? Jadi kalau kita tengok TRZ2 pun, Noon jauh di sana 19.13. Jadi sebenarnya ini semua penurunan. Jadi kalau dia turun dekat H4 ni, saya rasa kita bertindak untuk buy lah. Saya bertindak untuk buy. Tetapi kalau berlaku market di luar, contohnya tiba USD menguat dan sebagainya, kita kena tengok juga mungkin dia akan terus turun. Jadi buat masa ni, analisis kita kat sini. Okay? Alright. So ini adalah asas kepada PVM. Okay? PVM saya tak tunjuk lagi macam ni, tapi saya tunjuk analisa sebab PVM kita akan bentuk kemudian. Okay, jumpa lagi. Please like, komen dan juga subscribe video ni. Dan komen kalau you ada soalan nak tanya atau video apa saya perlu buat. Dan jangan risau, saya akan buat video tu masa akan datang. Dan tolong juga pada sama juga, iaitu respond. Kan you belajar apa dari sini dan kita boleh discuss masa ke masa. Jumpa lagi dan salam hormat.